pun adab guru dan murid. Yang mana kitab ini menghimpunkan adab-adab yang diperlukan oleh mereka yang mengajarkan ilmu dan mereka yang menuntut ilmu. Yang mana kali pertama kita bacakan kitab kita ini tepatnya pada hari Rabu 16 Ogos 2023 bersamaan 29 Muharram 1445 Hijrah, yang mana sebelum ini kita telah mengkhatamkan dua buah kitab. Yang pertama kitab Penawar Bagi Hati, dan kita telah khatamkan kitab 77 Cabang Iman, yang mana semuanya melalui platform yang disediakan oleh pihak SPAQ, Sahabat Pencinta Al-Quran. Jazakumullahu khairal jazak kita ucapkan pada seluruh saf kepimpinan SPAQ. Dan pertemuan kita yang ketiga pada malam ini, insya-Allah kita akan masuk pada perbincangan, iaitu pada bab yang keempat. Bab yang keempat, adab ketika mengajar. Adab ketika mengajar. Bagi seorang guru, bagi seorang yang menyampaikan ilmu, apakah adab-adabnya? Kenapakah dimulakan dahulu dengan adab seorang guru, barulah disusuli dengan adab seorang murid? Moga-moga kalau gurunya baik akhlaknya, bagus adabnya, maka muridnya ataupun pelajarnya ataupun yang menuntut ilmunya akan mencontohinya insya-Allah dan menjadi insan yang terbaik. Jadi para jemaah yang ada kitab, kita buka pada muka surat yang ke-20. Muka surat yang ke-20 dia tulis dalam bahasa Arab dan terjemahannya ada disebutkan pada muka surat yang ke-27. Muka surat yang ke-27. Malam ni kita masuk pada perbincangan adab ketika mengajar. Ada sebanyak 21 adab semuanya. Ada 21 adab. Jadi kita nak praktikkanlah. Jangan pandang kalau kita sebut adab ketika mengajar, oh itu hanya guru saja, hanya ustaz saja, hanya ustaz saja. Bukan. Kita semua adalah guru. Kita semua adalah guru, yang mana adab-adab seorang guru mestilah kita praktikkan apa yang kita belajar ni insya-Allah. Adab ketika mengajar, muka surat 27. Semuanya ada 21 adab ketika mengajar. Dalam kitab kita ni disebut. Pendidikan ataupun pengajaran merupakan asas utama dalam menegakkan agama dan mengurus dunia. Dalam pengarang kitab kita ni sebut, nak menegakkan agama ataupun nak buat urusan dunia, tidak mestilah dengan pendidikan. Hebatnya pendidikan ini, dia mampu mengeluarkan manusia daripada putaran kemiskinan. Betapa ramai orang yang berasal daripada keluarga yang miskin, susah, asnaf, tetapi dengan asbab pendidikan itulah menyebabkan kita dapat mengeluarkan keluarga kita daripada putaran ganas kemiskinan. Maka begitu juga di dalam bab agama, begitu juga dalam mengurus dunia, pendidikan merupakan asas utama. Pengarang kita sebut. Bukan sekadar itu, ia juga merupakan salah satu cara untuk menyelamatkan kehilangan ilmu bagi menjamin kesinambungannya. Ilmu-ilmu ni kalau tidak diajarkan, dia akan hilang. Maka macam mana cara supaya ilmu itu tidak hilang? Caranya adalah kita mengajarkan kepada orang lain. Saya ada sesinya, saya tazkirahkan, saya kuliahkan, saya ceramahkan, kita buat pengajian berkitab. Kemudian tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dapat ni melalui kitab ni, kita sebarkan kepada orang lain pula. Supaya apa? Ia berterusan. Allah Ta'ala berfirman, muka surat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza akhadha Allahu mitsaqal ladzina utul kitab latubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunah. Maksudnya, dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian setia daripada orang yang telah diberikan kitab. Demi sesungguhnya hendaklah kamu menerangkan isi kitab itu kepada umat manusia dan jangan sesekali kamu menyembunyikan. Allah sebut, Al-Quran yang kamu dapat ni wahai para nabi, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
terangkan kepada umat manusia dan jangan sembunyikan kandungan Al-Quran tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah dalam kalangan kamu yang hadir menyampaikan kepada mereka yang tidak hadir. Kita yang menuntut ilmu pada malam ni, kita sampaikan, ada 21 adab rupanya ketika mengajar. Apakah adab-adabnya? Kita masuk yang pertama. Muka surat 27. Kalau boleh, 21 adab ketika mengajar ni kita buat satu nota khusus, kemudian kita sebarkan dalam grup-grup. Apakah adab yang sepatutnya ada ketika menyampaikan ilmu? Yang pertama, adab yang pertama ketika menyampaikan ilmu. Yang pertamanya adalah niat semata-mata kerana Allah. Niat nak menyampaikan ilmu ni kerana Allah. Kalau niat kerana Allah, yang lain-lain akan dapat. Yang lain-lain akan dapat. Tetapi kalau niat selain daripada kerana Allah, di hari akhirat, dia tidak akan dapat melihat apa-apa yang dia buat di dunia ini dari sudut ganjaran pahalanya. Mungkinlah populariti, kemasyhuran, sanjungan, duit, TikTok orang ramai follow, orang ramai like, itu dapat. Tapi di hari akhirat dia tidak dapat. Maka bagi penuntut ilmu dan penyampai ilmu, kita buatlah kerana Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok huraian dia. Seorang guru hendaklah memastikan bahawa niatnya untuk mengajar adalah semata-mata kerana Allah. Bukan menjadikannya wasilah untuk mencapai habuan dunia. Buat nombor satu sekali dulu kerana Allah. Ikhlas. Ya betul, ikhlas satu perkara yang tidak nampak. Ikhlas satu benda yang tak nampak. Sebagaimana ada dalam Al-Quran, ada satu surah namanya surah Al-Ikhlas. Walaupun namanya surah Al-Ikhlas, kita tidak ketemui pada surah itu perkataan Al-Ikhlas. Biasanya di dalam Al-Quran, bila nama surah, pasti ada perkataan di dalam surah tersebut. Namanya surah Al-Baqarah, ada perkataan Al-Baqarah. Surah Ali Imran, ada perkataan Ali Imran. Surah An-Nisa, ada perkataan An-Nisa. Surah Al-Ikhlas, tak ada. Surah An-Nas ada. Al-Falaq ada. Tapi Al-Ikhlas tak ada. Menunjukkan ikhlas ni benda di dalam hati. Kita tulis sikit. Ikhlas itu merupakan amal hati. Tak ada orang boleh nilai, awak ni tak ikhlas lah. Awak ni ikhlas lah, tak ada. Itu antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita betulkan niat kita dahulu, kita belajar ilmu, kita menyebarkan ilmu, kita mengajar, kita belajar semata-mata kerana Allah. Yang lain tu dia akan datang dengan sendirinya. Kita tengok lagi dalam kitab kita. Hal ini kerana jika setiap perkara yang dilakukan itu ikhlas kerana Allah, maka ia pasti berterusan ataupun istiqamah buat selama-lamanya. Pengarang kitab kita sebut, kalau kita buat ikhlas kerana Allah, dia akan mendatangkan istiqamah. Kerana kalau kita buat bukan kerana Allah, kerana pujian contohnya. Ada sampai satu masa orang tak puji kita, kita pun malah dah nak buat. Kalau kerana ramai yang datang ke kelas kita, bila sampai satu masa orang tak datang dah, maka kita stop kelas kita. Kalau kerana habuan, contohnya, kerana duit, kerana sagu hati, kerana wang dan sebagainya. Ada satu masa orang dah tak bagi pada kita, kita akan stop. Tapi kalau kita buat kerana Allah, maka buat kerana Allah itulah ikhlas yang akan mendatangkan istiqamah. Namun, ngarang kita sebut lagi. Sekiranya perbuatan itu hanya bertujuan untuk mendapatkan sesuatu yang sementara, maka pasti lenyap segala tujuan dan matlamatnya sebaik sahaja dia berjaya mencapainya, perkara yang diniatkan. Kalau dia buat tu kerana sesuatu, yang mana sesuatu tu hanyalah sementara saja. Bila dia dah dapat, dia malas dah lah. Bila dia dah rasa bosan, dia malas dah lah. Dia tidak ada semangat untuk istiqamah.
Maka di sini kita buat sikit catatan, perkara yang menjadikan kita istiqamah itu adalah kerana ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Ada orang bila dia hilang semangat, malah dah saya nak urus program ni, malah dah saya nak bantu buat benda ni. Sebab apa? Sebab dia buat tu mungkinlah kerana pujian. Kerana mengharapkan orang lain kata terbaik, bagus dan sebagainya. Sampai satu masa kita kena kritik, kita kena puji, kita kena komen, dan bila benda-benda tu hilang, maka kita tidak lagi istiqamah. Maka poinnya di sini, yang menjadikan kita istiqamah bila kita betulkan niat kita kerana Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu ramai kalau kita tengok kan. Sama ada jemaah masjid, jemaah surau, jemaah online. Kenapa mereka tidak istiqamah? Kenapa mereka tidak istiqamah? Salah satu sebabnya hilang semangat di tengah jalan. Bila hilang semangat di tengah jalan, maka akan datanglah pelbagai alasan. Sebagai contoh kan, ada ketika sebelum COVID dulu, ada jemaah yang istiqamah datang masjid dan surau. Istiqamah. Tapi bila datangnya COVID, masjid dan surau dihadkan pengimarahannya, dan bila masjid dan surau dibuka balik, tak datang dah. Bila kita tanya kenapa tak datang dah, macam-macam alasan dia bagi. Dia kata kat masjid payah parking lah, tangga tinggi lah, panah lah. Bila orang tak nak datang. Tapi kalau orang buat tu memang ikhlas kerana Allah, ia akan mendatangkan istiqamah pada diri dia. Muka surat 28 kita tengok dalam kitab kita. Semestinya seseorang guru tidak akan dihalang daripada mengajar seseorang walaupun dia mempunyai niat yang tidak betul selain daripada Allah. Tetapi diharapkan agar dia mengubahnya kepada niat yang baik. Apa maksud ayat ni? Maksudnya sekiranya seseorang guru yang mengajar tu, dia tidak ikhlas kerana Allah, tak ada orang tahu perkara tersebut. Sebab ikhlas ni benda dalam hati. Tetapi diingatkan pada orang yang mengajar tadi, ubahlah niat. Jadikan yang dia mengajar tu kerana Allah Subhanahu wa taala. Memang betul. Hati kadang-kadang berbolak-balik. Kadang-kadang kita malas, penat, ada urusan dan sebagainya. Tapi kita niatkan balik, aku buat ni kerana Allah. Kita buat kerana Allah, itulah yang akan mendatangkan kepada kita yang dinamakan dengan keikhlasan dan istiqamah. Huraiannya lagi, tidak dinafikan agak sukar bagi mereka yang mubtadi' atau baru menceburkan diri sebagai guru untuk membetulkan niat semata-mata kerana Allah. Sekarang ni kan, nak buat sesuatu tu memang betul-betul kerana Allah, itu memang betul-betul memerlukan kepada mujahadah, memerlukan kepada usaha. Kerana kita akan berdepan dengan macam-macam dugaan dan bisikan. Lebih-lebih lagi pada zaman sekarang ni, ramai orang yang mencari populariti dalam keadaan ceramahnya dirakam, dalam keadaan ia disiarkan, dalam keadaan dimasukkan dalam Facebook, TikTok, dalam YouTube dan sebagainya. Kadang-kadang boleh menyebabkan hati itu berbolak-balik. Oh, kemah juga aku. Bila orang lain pakat pujikan, terbaik ustaz, kemah ustaz, semua angkat ibu jari. Kadang-kadang tu, na'udzubillah min zalik, oh timbul juga perasaan. Hebat ke? Contoh, sebagai contoh kan. Maka, nak tak nak, kena lawan. Kena lawan perasaan tersebut dan betulkan kembali niat kerana Allah. Dan banyak-banyaklah kita baca doa agar hati kita ni Allah jaga. Apa dia? Allahumma ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Ya Allah yang jaga hati kami, tetapkanlah hati kami ni pada jalan agamamu dan pada jalan ketaatan kepadamu. Doa agar Allah tetapkan hati kita, menjaga keikhlasan diri kita. Namun, muka surat 28 lagi. Sekiranya mereka dihalang atau dilarang daripada mengajar atas sebab tertentu, sudah tentu ia akan membawa kepada kerugian yang besar kepada bidang keilmuan.
Lantaran itu diharapkan agar mereka dapat membetulkan niat apabila sudah lama berjinak dalam bidang keilmuan. Jadi di sini nak menunjukkan yang mematangkan hati seseorang untuk menjaga hatinya ikhlas kerana Allah adalah masa. Masa itulah yang akan mematangkan diri kita sebenarnya. Masa itulah yang menjadikan kita lebih mampu untuk mengawal diri kita. Jadi, nak tak nak, kalau timbul perasaan, halangan, bisikan, lawan, satu masa nanti Allah bagi nikmat kepada kita keikhlasan. Ada orang kata, tak naklah saya solat tak ikhlas lagi. Tak naklah saya pergi masjid belum datang keikhlasan. Buat dulu, buat sehingga keikhlasan itu dah datang. Jangan hanya menunggu ikhlas datang baru nak beramal. Itu orang yang banyak beralasan namanya. Kenapa awak tak buat? Tak ikhlas lagi kata dia. Kenapa awak tak tutup aurat? Belum ikhlas kata dia. Maka dalam bab ibadat jangan tunggu ikhlas datang baru buat. Tetapi buatlah sesuatu ibadat itu sehingga ikhlas yang menang, yang mana hati yang tidak ikhlas itu akan kalah. Kemudian, sebahagian salaf mengatakan pada mulanya, kami menuntut ilmu dengan niat selain daripada Allah. Maka ilmu enggan bersama kami, melainkan dijadikan niat itu semata-mata kerana Allah. Para salafus salih, maknanya sahabat, tabi'in, tabi'in. Itu maksud salafus salih. Mula-mula dia menuntut ilmu ni kerana sebab-sebab tertentu, bukan kerana Allah. Tapi ilmu enggan lekat pada dirinya. Maknanya dia sukar untuk beramal dengan ilmu tadi. Maka apabila dia niat semata-mata kerana Allah, maka dia boleh beramal dengan apa ilmu yang dia belajar. Mungkinlah, Allahu Akbar, banyak ilmu yang pernah kita dengar, yang pernah kita belajar, kenapa kadang-kadang payah kita akui untuk diamalkan. Mungkinlah salah satunya kita belum betulkan niat kita itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya sebut pada diri saya, marilah kita jaga hati kita, buat sesuatu itu hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dipuji tidak melambung, tidak dipuji tidak murung. Ada orang kalau dia buat kerana pujian, kalau dipuji melambung-lambung dia. Kalau tidak dipuji murung hidup dia. Orang yang buat kerana Allah dipuji tidak melambung, tidak dipuji tidak murung. Akhirnya ilmu itu akan membawa kepada ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adab yang pertamalah, dan beberapa huraiannya kita sebut. Adab yang pertama dalam menyebarkan ilmu, mesti dijaga hati niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, adab yang kedua ketika mengajarkan ilmu, ajar adab secara berperingkat. Jangan dia ajar sekaligus. Nanti orang lupa. Nanti orang payah nak amalkan. Ajarkan secara berperingkat-peringkat. Kita tengok. Seorang murid hendaklah diajarkan adab-adab dan akhlak-akhlak yang baik secara berperingkat. Berikan galakan kepada mereka agar bersifat dengan sifat ikhlas, jujur dan berniat baik. Janganlah semua benda nak dilonggok-longgokkan. Dalam masa 1 jam, semua benda nak diletakkan kepada satu kelas sahaja. Jangan. Ajar secara bertahap. Maknanya hari ni kita belajar sekian. Minggu depan kita review baik sikit. Kemudian kita bagi tahu adab-adab yang baru. Supaya apa? Supaya kita ingat dan kita boleh amalkan. Ini yang kedua. Ajar secara berperingkat-peringkat. Bukan sekadar itu. Cetuskan juga motivasi dan galakan kepada mereka untuk menuntut ilmu. Dengan menceritakan fadilat-fadilat menuntut ilmu dan kelebihan-kelebihan para ulama. Ini salah satunya juga. Kita ceritakan kepada murid-murid, anak-anak didik, pelajar, jemaah dan sebagainya,
kita beri motivasi, ceritakan motivasi kepada mereka tentang bagaimana kelebihan orang yang menuntut ilmu, ia memudahkan jalan ke syurga. Orang yang menuntut ilmu, dia mendapat pahala jihad. Kelebihan ulama di sisi agama dan sebagainya. Ia memberi motivasi kepada kita untuk menjadi istiqamah di dalam kita menuntut ilmu ini. Maka adab yang kedua, ajar secara berperingkat. Jangan sekaligus. Kalaulah Al-Quran sekalipun turun secara berperingkat, macam-macam hukum hakam di dalamnya. Solat, zakat, haji, puasa, korban, macam-macam. Itu pun tidak turun sekaligus. Turun dalam dua fasa. Fasa Makkiyah, fasa Madaniyah. Turun selama 23 tahun secara berperingkat. Apatah lagi kita nak belajar. Kalau Rasulullah SAW terima Al-Quran pun berperingkat-peringkat, begitu juga adab dalam mengajar, ajarkan juga secara berperingkat-peringkat. Ini yang kedua. Yang ketiga, adab di dalam menyebarkan ilmu, yang ketiganya adalah mengambil berat perihal murid. Maknanya kita kenal murid-murid kita ataupun jemaah-jemaah kita. Saya yang selalu saya ingat Puan Nik Som lah. Saya selalu ingat. Sebab beliau banyak membantu kita di dalam meringkaskan nota-nota pengajian dalam bentuk penulisan. Alhamdulillah. Dan memudahkan para jemaah mungkin yang tidak ada kitab dan sebagainya. Maka tertinggal dia dalam bab rujukan tersebut. Tetapi bila ada jemaah yang type balik ataupun mengambil yang disebut dengan nota-nota tadi, kemudian dibuat dalam bentuk penulisan, di komen dan sebagainya, dia akan membantu jemaah-jemaah yang lain. Sebab itu saya mengambil berat perihal murid ini, saya biasanya kalau dalam kelas-kelas 7 cabang iman sebelum ni, saya akan tengok kepada kehadiran tu, kalau contohnya 100 orang, saya akan cari nama Puan Nik Som Khamis. Supaya apa? Oh, kalau ada nama Puan Nik Som, lega hati saya. Sebab saya rasa, okey, nanti akan adalah yang akan membantu meringkaskan nota-nota pengajian. Ini adab kita. Adab kita mengambil tahu berkenaan dengan orang yang selalu membantu kita. Lebih-lebih lagi di dalam bab memudahkan pengajian yang kita sedang belajar ini. Adab yang ketiga, mengambil berat perihal murid. Seorang guru hendaklah mengambil berat dan memberi perhatian terhadap kebajikan murid-muridnya. Maknanya kita tahu, oh hari ni Kak Noh datang contohnya. Hari ni Puan Afifah ada. Hari ni Ustaz Jasrina ada. Contoh, sebagai contoh kan. Maknanya kita tahu jemaah-jemaah yang multazim, yang selalu bersama dengan kita dalam pengajian ini, maka kita akan tengok, oh ada. Alhamdulillah. Maka dia akan banyak membantu kita, terutamanya dalam aspek menyampaikan ilmu ini. Antaranya mengambil berat keadaan para murid seperti dirinya dengan anaknya sendiri. Bahkan mestilah berperanan seolah-olah ibu bapa dalam mengambil perhatian perihal mereka. Itu yang ketiga lah. Muka surat 29. Tidak dinafikan kadang-kadang terdapat perlakuan yang tidak baik ataupun kasar yang dilakukan oleh murid. Sebaiknya maafkanlah kesalahan mereka kerana setiap manusia terdedah kepada kekurangan dan kelemahan. Pengarang kitab kita ni sebut, biasalah nama lagi manusia pastilah kadang-kadang terlebih, terkurang dan sebagainya. Maka maafkanlah yang ada sikap terlebih dan terkurang itu tadi. Ini yang ketiga. Adab yang ketiga, mengambil berat perihal pelajarnya. Yang keempat, adab ketika menyebarkan ilmu. Yang keempat, tidak kedekut ilmu. Ini kadang-kadang guru-guru, ustazah, dia sampaikan ilmu tu sikit-sikit, separuh-separuh saja. Dia tidak sampaikan semua ilmunya, menyebabkan kadang-kadang tergantung. Dia kata ini tak boleh ni, ini hanya level-level guru saja, level-level alim ulama saja, tak boleh. Sebarkan ilmu, tidak boleh kedekut. Ada sampai satu tahap, oh awak nak ilmu ni kena
Bawa pulut kuning dulu kata dia. Macam-macam syarat ditetapkan. Memayahkan. Jadi kita seboleh mungkin dalam bab menyebarkan ilmu ini memudahkan dan tidak kedekut ilmu. Seorang guru, kita tengok huraiannya, hendaklah menyampaikan semua ilmu yang ada padanya. Tidak bersifat kedekut ataupun menyembunyikan ilmu. Pada masa yang sama, dia mesti menggunakan cara yang terbaik dan bersifat lemah lembut dalam mengajar anak murid mendapat faedah daripadanya. Guna cara yang terbaiklah. Guna bahasa-bahasa yang elok, guna kiasan-kiasan yang mudah difahami. Kalau nak buat perbandingan yang senang, macam tu. Jangan kita buat mantik yang terlalu payah. Orang nak faham pun payah dan sukar. Maka adab seorang guru, jangan kedekut ilmu dan sampaikan ilmu dengan cara yang terbaik dan bersifat lemah lembut. Selain itu, seorang guru juga harus memberikan nasihat dalam perkara-perkara yang penting, terutamanya galakan supaya mengingati faedah yang didapati daripada sesi pembelajaran. Seorang guru ni, dia perlu memberikan motivasi ataupun nasihat. Kalau saya di mana-mana surau, ini sebagai perkongsian sajalah. Biasanya kalau saya lepas mengajarkan satu-satu tadabbur ayat-ayat ataupun surah-surah Al-Quran, saya akan bagi motivasi kepada para jemaah yang hadir kuliah tafsir saya. Saya akan mohon di akhir majlis, ayat-ayat yang sudah belajar tu, saya minta masing-masing hafal. Masing-masing hafal. Sebagai contoh, saya hari Ahad lepas, hari Ahad minggu ni lah, Ahad lepas, saya ada satu kuliah tafsir di Surau An-Nur, Country High Kajang. Saya bawa tadabbur surah An-Naba, Amma Yatasa'alun. 16 ayat kita tadabbur, maka saya bagi homework kepada para jemaah sebagai motivasi pada dia. Ayat-ayat yang sudah kita tadabbur tu, kita akan minta para jemaah hafal. Pada bulan lepas, kita tadabbur surah Al-Lail, Wal-Laili Idha Yaksha, 21 ayat. Jadi saya bagi homework pada jemaah hafal, dan ada kesempatan saya tanya pada jemaah, adakah dah hafal ataupun belum, dan siapa yang volunteer untuk baca surah tersebut. Ini memberi motivasi lah kepada para jemaah yang menuntut ilmu, bukan saja dia dengar, bukan saja dia belajar, tapi dia hafal ayat-ayat Al-Quran itu tadi. Tidak kedekut ilmu lagi, kita tengok huraiannya. Di samping itu, janganlah seorang guru menyembunyikan sebarang ilmu daripada muridnya, terutama dalam perkara yang diperlukannya, sekiranya murid tersebut sudah layak dan mampu mempelajarinya. Ada setengah guru ni, dia tidak sampaikan semua ilmu. Padahal murid tadi layak untuk belajar ilmu tersebut. Kalau awak nak belajar ni, awak kena macam-macam syarat ditetapkan. Bawa pulut kuning, kena bawa gulai kambing, kena bawa ayam panggang, jangan begitu. Sampaikanlah ilmu. Sebab kalau tidak disampaikan, ilmu tersebut akan hilang. Adapun jika murid tersebut belum layak, ni kalau belum layak dan belum mampu untuk mempelajari sesuatu perkara, maka janganlah ditunjukkan kepada mereka. Kalau kita tengok murid tadi tak mampu untuk belajar dalam bab-bab tertentu, janganlah kita buka perbincangan tentang ilmu yang tinggi arasnya, supaya apa? Tidak menimbulkan fitnah. Hal ini ia boleh membawa kerosakan kepada tahap kefahaman mereka. Dia tak sampai tahap lagi, kita dah cerita tentang usul fiqh, sadduz zari'ah, kita dah cerita tentang qaulus sahabi, macam-macam yang orang tak faham. Akhirnya rugilah majlis ilmu tersebut. Justru sekiranya seseorang murid bertanyakan soalan tentangnya, maka janganlah dia menjawabnya. Hendaklah dia menjelaskan bahawa tindakannya itu bukanlah kerana kedekut ilmu, tetapi sebuah perlindungan dan tanda kasih sayang. Contohnya, kalau murid bertanya soalan yang tinggi arasnya, di luar daripada tahap kefahaman murid tersebut, tak perlulah dijawab, kerana apa? Dia boleh menimbulkan kerosakan dan boleh menimbulkan fitnah. Itu yang keempat. Kita ambil yang kelima, last sekali lah pada malam ni.
adab seorang guru. Yang kelimanya adalah sentiasa merendah diri. Sentiasa merendah diri ini maknanya tawadhu ataupun disebut sebagai tidak takabur, tidak takabur. Janganlah seorang guru itu membesarkan diri sendiri di hadapan muridnya. Jangan. Oh, sayalah yang paling pandai. Kalau bukan kerana saya, jangan. Rendah diri, tawadhu, jangan takabur. Jangan merasakan diri lebih hebat berbanding yang lain. Kita semua adalah penuntut ilmu. Kita semua adalah orang yang sedang belajar semuanya. Hari ini kesempatan kita untuk menyampaikan, di hari yang lain kita menjadi pelajar untuk kita menuntut ilmu dan sebagainya. Maka adab seorang guru sentiasa merendah diri. Sebaiknya bersikaplah dengan lemah lembut dan sentiasa merendah diri. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, waqfid janahaka lil mu'minin. Maksudnya, hendaklah engkau merendah diri kepada orang yang beriman. Surah Al-Hijr ayat yang ke-88. Ini 5 lah kita belajar adab pada malam ni. InsyaAllah adab yang ke-6 dan seterusnya itu kita akan sambung pada pengajian akan datang. Sekarang pun dah 8.45. Jadi 5 kita review sikit. 5 adab ketika mengajar. Yang pertamanya adalah niat semata-mata kerana Allah. Yang kedua, ajar secara berperingkat. Yang ketiga, mengambil berat perihal murid. Yang keempat, tidak kedekut ilmu. Dan yang kelima, sentiasa merendah diri. Nanti sesi yang minggu depan, kita akan masuk adab yang keenam, mengutamakan sesi mengajar. Jangan ambil kesempatan sambil-sambil kuliah dan sebagainya, duk mempromosikan perniagaan dia, barang jualan dia, package yang ditawarkan. Jangan. Rugilah kalau orang yang tidak menggunakan waktu mengajar itu kepada perkara yang hanya melibatkan pengajaran saja. Jadi kalau ada dengan saya ni ada lebih kurang 10 buah lagi kitab ini. Jadi para jemaah yang belum ada kitab boleh dapatkanlah dengan saya untuk kita belajar kitab kita ni, insya-Allah. Harganya RM15 termasuk pos, RM10 jadi RM25 lah, insya-Allah. Kitab ni